Assalamualaikum, bertemu lagi dalam kelas PDPR bersama Cikgu Rin. So, pada hari ini kita akan menyambung topik seterusnya iaitu 1.3 pemadam kebakaran. Okey, sebelum itu Cikgu terangkan apakah alat pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran adalah sejenis alat yang digunakan untuk mengawal atau memadamkan kebakaran. Okey, cikgu ulang sejenis alat yang digunakan untuk mengawal atau memadamkan kebakaran. Itu adalah alat pemadam kebakaran. Dan apa pula pengelas alat pemadam? Okey, pengelas ini maksudnya kelas alat pemadam. Ia bergantung kepada medium pemadam kebakaran. Tadi pemadam kebakaran ini untuk mengawal memadamkan kebakaran dan kelas alat pemadam itu bergantung kepada medium pemadam kebakaran. Okey, kita tengok pada slide seterusnya. Ini yang dimaksudkan medium dan kelas. Okey, jenis kebakaran, pemadam kebakaran. Ada jenis kelas A. Kelas A ini adalah melibatkan bahan api mudah terbakar jenis pepejal kecuali logam. Contoh yang terbakar itu adalah seperti kayu, kertas, kain, bahan mudah terbakar. Okey, alat pemadam kelas A ini mediumnya adalah air, sama ada air, buih atau juga kita kena sebagai busa ataupun serbuk kering. Okey, kelas B adalah kebakaran yang melibatkan cecair mudah terbakar. Cecair seperti petrol, kerosin, diesel, cat, varnis. Okey, alat pemadam yang digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas B ini adalah jenis medianya adalah buih, serbuk kering ataupun karbon dioksida. Alat pemadam kelas C adalah kebakaran yang melibatkan gas. Contoh LPG, LNG, oksigen. Bagaimana nak memadamkan kebakaran yang melibatkan gas? Kita gunakan alat pemadam, medianya serbuk kering ataupun karbon dioksida. Okey. Kelas D adalah kebakaran yang melibatkan logam. Logam contoh magnesium, aluminium, natrium, kalium. Dan kita mesti gunakan alat pemadam medianya jenis serbuk kering. Okey. Dan kelas E adalah melibatkan kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik. Okey, untuk memadamkan kebakaran jenis peralatan elektrik, kita mesti menggunakan alat pemadam media jenis serbuk kering ataupun karbon dioksida. Dan yang terakhir, kelas F adalah kebakaran yang melibatkan lemak dan minyak masak. Dan untuk memadamkan kebakaran jenis kelas F, kita mesti guna alat pemadam media serbuk kering ataupun karbon dioksida. Kenapa awak mesti tahu punca jenis kebakaran? Kerana daripada situ baru kita tahu alat pemadam yang sesuai. Contohnya tadi kalau melibatkan peralatan elektrik, kita mesti guna alat pemadam jenis serbuk kering atau karbon dioksida. Kalau kamu guna air, dia tak boleh padamkan api. Itu sebab pengetahuan ini kamu mesti tahu. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya. Kalau kamu tengok pada slide yang ketiga ini, jenis pemadam kebakaran. Dia dikategorikan mengikut warna supaya kita alert bila masa kita nak gunakan. Okey, dia ada label. Kalau kamu tengok ya, label ini berwarna merah, bermaksud alat pemadam ini adalah medianya ialah air. Dan kalau kita nak guna alat pemadam ni hanya untuk kebakaran jenis bahan pepejal seperti kain, kertas atau kayu, iaitu daripada kelas A. Okey, alat pemadam yang labelnya krim
color dia cream adalah berasaskan media daripada buih ataupun busa. Jenis kebakaran yang boleh kita gunakan untuk padam adalah kebakaran yang berpunca daripada kayu, kertas cecair atau gas mudah terbakar seperti cat, minyak dan gas asli. Okey, kategori foam ni, alat pemadam ini hanya boleh memadamkan kebakaran kelas A dan kelas B sahaja. Iaitu daripada kategori kain, kayu dan kategori cecair atau gas. Okey, alat pemadam yang berlabelnya warna hitam adalah media di dalamnya adalah karbon dioksida dan ia boleh memadamkan jenis kebakaran yang berpunca daripada peralatan elektrik, gas ataupun wap. Kalau kamu tengok di sini, daripada alat pemadam warna hitam iaitu daripada karbon dioksida boleh memadam api kategori kelas B, kelas C, kelas E dan kelas F. Okey, dan yang terakhir alat pemadam jenis serbuk kering. Berlabel dia warna biru. Dia mampu untuk memadamkan semua jenis kebakaran serbuk kering ni. Kelas A, B, C, D, E dan F. Okey, dan di sini cikgu rangkumkan ya, 4. Kalau ditanya kamu jenis alat pemadam, contoh kamu boleh namakan pemadam api A, B, C. A, B, C ni semua kebakaran selain daripada logam dan gas. Ini tadi yang kata kelas A, B, C tu. Okey, alat pemadam A, B, C ni tidak berbahaya pada manusia dan haiwan. Tidak mencemarkan tanah, mudah diselenggara 1 kali setahun saja. Kelembapan kekal lama menghalang api dari merebak semula. Okey, dan yang contoh kedua adalah selimut kebakaran. Kalau kamu tengok selimut kebakaran, diperbuat dari 2 lapisan gentian kaca untuk api kecil dan sederhana yang sukar dipadamkan dengan air, memadamkan api pada badan mangsa dengan menyelimutkan mangsa. Kalau ada mangsa yang terbakar, kita guna selimut kebakaran ni. Kita balut dia kerana selimut kebakaran ni mampu menghalang keseluruhan anggota daripada mangsa itu terbakar. Okey, untuk pasir, pasir mampu memadam kebakaran awal. Yang baru-baru start, okey, dah air digunakan untuk memadamkan kebakaran selain yang berpunca daripada minyak. Kalau kita guna minyak, dia lagi merebak. So, kamu kena ada ilmu. Okey, slide seterusnya adalah cara kita nak menggunakan alat pemadam. Mula sekali, okey, senang nak ingat, pull, aim, squeeze, sweep. Okey, alat pemadam pertama, step pertama, kamu mesti tanggalkan pin keselamatan. Pastikan sebelum ditanggalkan, alat pemadam itu ditegakkan. Okey, kemudian kita hala, aim. Halakan muncung alat ke pangkal api. Muncung itu mesti ke sumber api. Jangan kamu terus je redah. So, kamu kena aim dulu, fokus dulu. Pastikan jarak di antara 2.0 hingga 2.5 meter daripada api. Dan step ketiga, squeeze. Squeeze barulah kita tekan pemicit alat pemadam kebakaran. Okey, bila kita dah tekan, kita ratakan semburan ke seluruh sumber api dengan menggerakkan muncung dari sisi ke sisi. Okey, dan ini pula apa yang kamu boleh dapat maklumat daripada alat pemadam api. Okey, kamu tengok kalau sini dekat sekolah kita pun ada. Sekarang kamu dah ada ilmu, so kamu boleh baca dan dapatkan ilmu. Kalau kamu nanti dah pergi sekolah. Okey, kamu tengok apa yang ditulis. Okey, jenis pemadam kebakaran. Kita boleh tahu di sini jenis pemadam kebakaran. Okey. Kemudian kita boleh baca tarikh luput. Kalau daripada sini tarikh luput dia adalah 14 November 2018. Bacaan tekanan pada meter tekanan. Di sini kamu boleh baca lokasi dalam pelan laluan kecemasan. Okey, macam kat sekolah, kamu kena tahu lokasi dan bilangan pemadam kebakaran mengikut jenis. Okey, itu info yang kita boleh tahulah. Okey, so setakat ini saja kelas pada hari ini.
Dan macam biasa, setelah awak dah faham apa yang cikgu terangkan, cuba uji kefahaman diri kamu dalam modul PDPR muka surat 15 dan 17. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.